Dan pertemuan kita yang ke-22 pada malam ini, kita akan bicarakan satu topik yang penting dalam hubungan kita sesama manusia, iaitu hablum minan nas. Kita akan bicarakan pada cabang iman yang ke-56. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat 119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, Selangor, Tuan Imam Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Zuhairi Yusof, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari program Maghrib kita pada malam ini, khususnya melalui siaran Medina Studio. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan, insya-Allah. Kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kiranya pertemuan kita pada malam ini pertemuan kali yang ke-22 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman, yang mana kita pertama sekali mulakan pengajian kitab kita ini tepatnya pada hari Rabu 13 Februari 2019, dan hari ini kira-kiranya dah nak masuk kepada hampir tahun yang keempat dah. Tolak dengan PKP hampir 2 tahun lebih, bagai-bagai tak dapat buat kuliah, cuti raya, cuti Ramadan. Ala kulli halnya kita berjaya adakan sebanyak 22 kali pertemuan termasuk pada malam ini. Syukur pada Allah. Dan pertemuan kita yang ke-22 pada malam ini, kita akan bicarakan satu topik yang penting dalam hubungan kita sesama manusia, iaitu hablum minan nas. Kita akan bicarakan pada cabang iman yang ke-56. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat 119. Muka surat 119. Cabang iman yang ke-56. Bulan lepas kita bicarakan cabang iman yang ke-55, berbakti kepada kedua ibu bapa. Malam ni cabang iman yang ke-56, salah satu tanda kesempurnaan iman, iman yang baik, iman yang sihat adalah menghubungkan silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim. Kita bicarakan dalam salah satu aspek hablun minan nas, hubungan sesama manusia. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni tuan-tuan, pengarang kitab dia bawakan 2 dalil Al-Quran dan 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu dalil daripada Al-Quran tersebut kedua-duanya, kemudian kita akan lihat kepada huraiannya dalam bab menghubungkan silaturrahim, salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Dalil yang pertama, muka surat 119. Kalau boleh tuan-tuan yang ada kitab pun, kita baca juga ayat Al-Quran tersebut, supaya bukan sahaja kita dengar turun rahmat, tetapi kita dapat kutip pahala bacaan Al-Quran. Satu hurufnya menyamai 10 gandaan pahala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Ayat yang kita bacakan tadi dari surah Muhammad pada ayat yang ke-22 dan 23 maksudnya, maka adakah jika kamu berkuasa ke atas orang lain, kamu lebih banding dengan orang lain, kamu lebih hebat berbanding dengan orang lain, maka kata Allah, kamu mula melakukan kerosakan di muka bumi dan mula memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Allah sebut begitu. Oh, dia ni tak setaraf dengan saya. Orang ni dah tak sekufu dengan saya bila dia berada di atas. Orang yang melakukan demikian, Allah Subhanahu wa taala katakan, merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatannya di hari akhirat kelak. Itu dalil yang pertama. Nak menunjukkan di sini memutuskan silaturahim, ia salah satu daripada al-kabair, daripada dosa-dosa besar. Dosa ni ulama bahagikan ada beberapa kategorinya. Yang pertama, kategori pertama, dosa itu melibatkan dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk. Ada satu lagi kategori dosa, dosa fahsya, dosa mungkar. Kalau dosa fahsya ni dosa yang berkaitan dengan seksual. Kalau dosa mungkar, dosa non-seksual. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat mampu menegah daripada melakukan dosa fahsya dan dosa mungkar. Dan salah satu lagi kategori dosa, dosa itu dosa besar dan dosa kecil. Putuskan silaturahim, ia termasuk daripada dosa besar. Apa sebabnya? Apa buktinya? Salah satu petanda perbuatan itu dikategorikan sebagai dosa besar, maka ia diancam oleh Allah di dalam Al-Quran dengan laknat. Maka Allah sebut tadi kan, kita baca ayat tadi, wa tuqatti'u arhamakum. Adakah kerana kamu ni lebih dah daripada orang lain, kamu mula tak pandang orang di bawah kamu. Kamu mula katakan orang ni tak sekufu, tak setara, tak setara, bagai-bagai. Lalu Allah sebut, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka inilah termasuk dalam kalangan orang yang dilaknat oleh Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tuan-tuan, muka surat 120, sebelum kita lihat kepada huraian yang lebih dalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Maksudnya, ayat yang kita baca tadi dari surah Ar-Ra'du pada ayat yang ke-25. Ar-Ra'du maknanya petir. Ar-Ra'du maknanya kilat ataupun halilintar. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sengaja letakkan di dalam surah Ar-Ra'du supaya menjadi panahan, halilintar, supaya menjadi satu percikan. Mana-mana yang sedang putus silaturahimnya, sil man qata'aka, sambunglah kembali silaturahim dengan yang telah terputus silaturahim tersebut. Apa maksud ayat yang kita baca tadi? Orang yang merombak perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan. Apa dia? Silaturahim. Mereka ini, kata Allah, membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah akan beroleh laknat dan bagi mereka pula balasan di hari akhirat yang seburuk-buruknya. Tuan-tuan, dua dalil Al-Quran ini sudah cukup untuk kita simpulkan memutuskan silaturahim merupakan salah satu daripada dosa besar. Jadi timbul di sini silaturahim ni bagaimana maksud? Kalaulah ada ustaz yang mengatakan, oh, silaturahim itu hanyalah melibatkan
hubungan kekeluargaan saja, maka ustaz menyebut perkara tersebut betul. Tetapi kalaulah ada ustaz-ustaz yang lain mengatakan dalam konteks makna silaturahim yang lebih besar, maknanya kita ni walaupun dari sudut hubungan kekeluargaannya tak ada, kita hanya jiran tetangga ataupun kawan sekolah ataupun rakan sekerja, tapi putus hubungan persahabatan silaturahim, maka yang mengatakan dalam konteks silaturahim itu juga adalah betul. Apa sebab? Kerana kita disambung silaturahim dalam keluarga yang besar, iaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Faham tak? Kalau ada yang mengatakan silaturahim ni hanya melibatkan adik-beradik je, ataupun sepupu sepapak je, makcik pakcik je, pak saudara mak saudara je, itu dia merujuk kepada silaturahim kekeluargaan yang dekat. Kita tak katakan pendapat itu salah. Tapi ada yang ustaz katakan, oh, hubungan silaturahim melangkaui lebih daripada itu, kita semua ini ada hubungan silaturahimnya. Juga pendapat itu ada benarnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kullukum min Adam, setiap dari awak itu adalah daripada keturunan yang sama, keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu daripada tanah. Maknanya kalau saya katakan saya dengan para jamaah, dengan tuan-tuan, dengan jiran, dengan kawan, kita sebenarnya ada hubungan silaturahim. Yang dimaksudkan saya itu bukan hubungan kekeluargaan yang dekat, tapi merujuk kepada hubungan kekeluargaan yang jauh lebih besar daripada itu, iaitu kita datang daripada rahim yang sama, iaitu Hawa. Faham tuan-tuan? Maknanya dua-dua pendapat ini tidak salah, sebab masing-masing ada hujah ataupun ada dalilnya. Dalilnya yang merujuk kepada keluarga yang besar tu, kullukum min Adam, setiap daripada kamu adalah datang daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan, ada satu peristiwa berlaku pada zaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sahabat yang kanan Nabi lah, kalau kita kira. Sebab apa? Dia ni meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak, 5,374 hadis. Abu Hurairah ni kalau kita namakan dia pangkat sekarang ni, setiap usaha sulit kanan Nabi. Sebab banyak hadis-hadis Nabi ada kat dia. Pangkat dia ni boleh jadi turuh 3 kot. Ada lagi yang lebih kanan, Abu Bakar tu lebih kanan lagi. Tapi Abu Hurairah salah seorang sahabat yang kanan. Banyak hadis daripada Nabi dapat ke dia. Satu hari, peristiwa ni peristiwa yang sahih. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sebelum Abu Hurairah menyampaikan ilmu, sebelum dia sampaikan ilmu, dia sampaikan hadis-hadis Nabi, dia katakan kepada para sahabat ataupun orang yang nak dengar majlis ilmu dia ni, dia kata, siapa-siapa dalam kalangan kamu, ini Abu Hurairah yang sebut, siapa-siapa yang ada dalam kalangan kamu yang pada saat ini terputus silaturahimnya, jangan duduk dalam majlis ilmu yang bawa rahmat ni, balik ke rumah. Sudah, dia sebut begitu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mana-mana dalam kalangan kamu yang sekarang ni sedang putus silaturahimnya, jangan duduk dalam majlis ilmu yang membawa rahmat ni, balik ke rumah dia. Yang tu pandang orang tu, ni pandang orang ni, pandang orang tu. Sudahlah. Kemudian adalah seorang pemuda, dia bangun, dia balik. Bila dia balik, dia pergi sambung silaturahim dengan makcik dia yang sebelum ni terputus. Sebelum ni tak tegur siapa nama. Tiba-tiba dia pergi tegur, dia minta maaf dengan makcik tersebut. Makcik dia. Kemudian makcik dia tanya, kenapa kamu datang jumpa aku ni? Abu Hurairah sebelum dia mulakan pengajian tadi, aku nak mendengar dengan dia, nak belajar dengan dia. Tapi dia kata, kalaulah ada dalam kalangan kamu yang putus silaturahim, pergi balik, aku sambung balik silaturahim dengan makcik. Dengan mak saudara dia. Kemudian mak saudara dia tanya, kenapa Abu Hurairah katakan demikian? Maka pemuda tadi, aku tak tahu. Jadi makcik tu kata, cuba kamu tanya Abu Hurairah, kenapakah dia tak benarkan
orang yang berada dalam majlis ilmu dalam masa yang sama putus silaturahimnya. Maka pemuda tadi pergi balik ke majlis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu tak benarkan aku duduk di dalam majlis ilmu dalam keadaan silaturahim aku ini ada yang terputus? Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tanzilu rahmatin ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada satu kelompok kaum jika ada seorang pun dalam kalangan kaum tersebut yang sedang putus silaturahimnya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang disebutkan Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kalau kita tengokkan betapa besarnya nilai silaturahim ni sehingga kan ada ibadat-ibadat yang besar, ibadat-ibadat yang utama yang terkandung pada nilai ibadat tersebut agar tersambung silaturahim. Contohnya ibadat apa yang utama yang ada nilai tersambung silaturahim? Antaranya ibadat korban. Betul tak? Kalau kita perasankan. Ibadat korban, daging korban tu 1/3 untuk siapa? Peserta korban. Betul tak? 1/3 sunnahnya, pembahagiannya diambil oleh peserta korban. Oh, kalau 1/3 untuk peserta korban, kita fahamlah. Dia kan yang bayar daging tu, logiklah kalau dia ambil. 1/3 lagi untuk siapa dia? 1/3 lagi kepada orang miskin ataupun orang yang meminta dalam kalangan asnaf. 1/3 lagi. Kalau 1/3 untuk orang miskin, orang minta, orang asnaf, kita fahamlah. Memang dia nak beli daging ni mahal. 35-38 sekilo. Tapi 1/3 lagi disunnahkan untuk kita agihkan pada siapa tuan-tuan? Kaum kerabat, betul tak? Kaum kerabat. Sama ada kaum kerabat tu jiran tetangga ke. Walaupun dia ni orang kaya. Walaupun dia ni adik-beradik kita, gaji mungkin lebih besar daripada kita, harta mungkin lebih banyak daripada kita, tapi disunnahkan 1/3 lagi diberikan kepada ahli kerabat ataupun kaum kerabat. Why? Apa sebab? What is the because? What is the because? Apa sebab? Kerana salah satu nilai ibadat yang utama iaitu korban, supaya tersambung silaturahim. Kalau yang sebelum ni tak berapa rapat dengan pemberian tersebut, moga bertambah erat. Ini di dalam Islam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok kan, banyak silaturahim terputus. Sebab apa? Sebab mulut je kadang-kadang kan. Sebab itu dalam satu hadis, ketika Nabi SAW hantar seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal ke Yaman. Muaz bin Jabal ni Rasulullah utuskan dia menjadi gubernur ataupun menteri besar ke Yaman. Muaz bin Jabal ni antara sahabat yang mulia. Kalau kita tengok dalam hidup Nabi SAW, Rasulullah dia cium tangan sahabat ni 3 orang aja. 3 orang. Salah seorang Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, anaknya sendiri Fatimah, seorang lagi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. 3 orang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium. Ada sebab dia lah. Tapi salah seorangnya ketika mana Rasulullah hantar Muaz bin Jabal ke negara Yaman, dalam banyak-banyak pesanan Rasulullah kepada Muaz, wahai Muaz, ajarlah orang Yaman ni solat, ajarlah mereka ni jaga tauhid, ajarlah mereka zakat. Dalam banyak pesanan, banyak Rasulullah pesan pada Muaz. Salah satunya, wahai Muaz, ketika kamu nak memberikan salam, hendaklah kamu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesanan Rasulullah juga kepada Muaz. Dalam banyak-banyak pesanan, wahai Muaz, Rasulullah jelir lidah dia. Wahai Muaz, kuf haza. Menjaga-jaga dengan benda ni. Sebab betapa banyak lidah ni ataupun kita namakan lisan ni, dia boleh memutuskan silaturahim. Betapa banyak lisan, lidah, ucapan, kata-kata yang terputus silaturahim
kerana dia. Jadi dalam banyak-banyak pesanan Rasulullah pesan pada Muaz, jaga lisan. Sebab apa? Dengan lisan itulah ramai yang terputus silaturahimnya. Sebab itu kalau kita nak ucapkan pun, marah sekali macam mana sekalipun, sebutlah yang baik-baik. Kalau kita tengok kan, orang tua dulu, kalau dia nak marah pada anak dia, ucapan apa keluar pada mulut dia, tuan-tuan? Betuah budak ni, betul tak? Betuah mu ni. Moga apa? Doa dia tu, ucapan dia tu, mengharapkan satu hari nanti anak dia menjadi hang tuah. Itu hikmah dia. Betuah kamu ni. Dia tak sebut berjebak kamu ni. Jadi hang jebak pula payah nanti. Betuah sungguh awak ni. Supaya apa? Satu hari nanti moga-moga awak jadi hang tuah. Walaupun anak dia ni pecahkan pinggang ke buat macam-macam perkara ke, dia akan sebut betuah sungguh kamu ni. Dia jaga lisan dia. Kalau orang Arab kan, kalau dia nak marah anak, dia tak sebut betuah. Dia akan panggil anak dia bahlul. Bahlul. Kalau kita sebut bahlul ni konotasi yang negatif, betul tak? Bahlul ni tak molek lah. Bahlul ni macam teruk sangat. Tapi bahlul tu, bagi orang Arab, bahlul ni salah seorang ulama zaman dahulu pada zaman pemerintahan Harun Ar-Rashid. Namanya Syekh Muhammad Bahlul, nama dia. Syekh Muhammad Bahlul. Jadi kalau anak dia buat benda tak senonoh, ya Bahlul, dia mengharapkan ucapan dia tu, ni paling-paling teruk pun moga-moga jadilah macam Syekh Muhammad Al-Bahlul tu. Tapi kita tak boleh amal kat sini, sebab orang tak tahu sejarah dia. Cuba kita panggil, ya Bahlul mai sini, dia datang tanpa kita. Tapi nak sebutnya lisan, ucapan, dia boleh memutuskan silaturahim tadi. Sebab itulah perkara yang Nabi SAW pesankan, salah satunya adalah lisan tersebut. Itu dua dalil Al-Quran yang kita bacakan pada malam ni. Kemudian, kalau kita tengok muka surat 120 tu, ada dua dalil daripada hadis Nabi SAW. Kita tengok dalil yang pertama. Hadis yang pertama, tuan-tuan, hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat yang riwayatkan hadis nak kita baca ni namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik, kalau tuan-tuan nak buat sebagai catatan sikit, dia merupakan sahabat yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau banyak sekali tu Abu Hurairah lah, 5,374. Tak boleh challenge Abu Hurairah ni. Yang kedua namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar ataupun disebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia ranking kedua paling banyak meriwayatkan hadis, sebanyak 2,630 hadis. Masing-masing ada sejarah dia, tuan-tuan. Abu Hurairah sebab apa dia banyak meriwayatkan hadis? Sebab dia dapat keberkatan doa daripada Nabi. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada satu hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapannya, Rasulullah sebut, "Man yabsut ridaahu hatta aqdiya maqalati la tansa sami'tuhu minni." Siapa-siapa yang bentangkan kain ridak dia untuk dijadikan alas tempat aku duduk, maka orang tu dia takkan lupa apa-apa yang dia dengar daripada aku. Sahabat yang pertama bentangkan kain ridak dia untuk dijadikan alas duduk Nabi, itulah Abu Hurairah. Sejak daripada peristiwa itu, kata dia, la ansa sami'tuhu minhu. Aku tak lupa lagi apa yang aku dengar daripada Nabi. Sebab itu, walaupun Abu Hurairah sahabat yang masuk Islam kebelakangan, tapi oleh kerana dia dapat barakah doa daripada Nabi, dia muncul juara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5,374. Kalah Abu Bakar, kalah Umar, kalah Osman, kalah Ali, tuan-tuan. Ini legend betul lah Abu Hurairah ni. Abu Bakar, kalau kita tengok, walaupun dia mentua Nabi, hadis riwayat Abu Bakar 65 je. Jarang kita jumpa hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Sikit sangat. Sebab 65 je hadis riwayat Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Umar walaupun dia mertua Nabi, hadis riwayat Umar 312 je. Umar. Osman, walaupun dia ni menantu Nabi,
Dua orang anak Nabi boleh ke dia, tuan-tuan. Saling tikar dia. Mati seorang, dapat seorang lagi. Ruqayyah, kemudian Ummi Kalthum. Saling tikar dia ni. Meninggal seorang, dapat seorang lagi anak Nabi. Nak dapat anak Nabi senang ke? Payah, tuan-tuan. Nak dapat jadi menantu anak Tok Imam pun macam-macam interview dia buat, betul tak? Ini dua orang anak Nabi dapat ke dia. Tapi hadis riwayat Uthman 72 je. Ali, dia ni sepupu Nabi, menantu Nabi, Fatimah anak Nabi, boleh ke dia? Hadis riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu 332 je. Abu Hurairah 5374. Ini perlu dijelaskan supaya apa? Tak timbul cakap-cakap nanti orang kata, dak cetong Abu Bakar. Dengan Nabi lama duduk. Hijrah sekali dengan Nabi. Hadis riwayat dia 65 je. Jangan cakap macam tu. Apa sebab? Para sahabat masing-masing kelebihannya berbeza. Seperti jari kita tak sama pendek, tak sama panjang. Kalau dalam bab politik, pemerintahan, takbir urus, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini yang menonjol. Dalam bab jihad, Khalid Al-Walid. Dalam bab bisnes, Abdul Rahman bin Auf. Dalam bab muamalah, Muaz bin Jabal. Dalam bab penulisan wahyu, Zaid bin Sabit. Dalam bab tafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Dalam bab hadis, 3 orang ni. Siapa dia? Abu Hurairah, Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Biasanya kalau hadis dia belaga melalui 3 orang ni lah. Kalau seorang lagi pun Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah dia sahabat wanita paling banyak meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis. Ini perlu kita luruskan supaya tidak timbul fitnah kepada sesetengah sahabat. Nanti ada orang katakan, dak receh Tung Osman. 2 orang anak Nabi dapat ke dia. Hadis riwayat dia 72 je. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Masing-masing ada spesialis kepakaran yang berbeza. Begitu juga sahabat yang kita nak bacakan hadis yang diriwayatkan oleh beliau, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni apa sebab? Kalau dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi pun kita tak pelik lah. Sebab ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Rasulullah sampai jadi Madinah, ibu kepada Anas, Ummu Anas nama dia, bawa Anas bin Malik ketika itu umurnya 10 tahun, bertemu dengan Nabi, wahai Rasulullah, ayah budak ni Malik bin Nadar, ayah Anas. Mati dah, meninggal dunia dah dia. Dia ni dah jadi anak yatim wahai Rasulullah. Jadi aku nak dia duduk dengan kamu, bagilah apa-apa tugasan pada dia pun. Maka dia bersuhbah dengan Nabi selama 10 tahun sehingga Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat umur 63, Anas bin Malik ketika itu umur 20 tahun. Pertemuan pertama kali ketika umurnya 10 tahun, dia duduk dalam rumah Nabi itu selama 10 tahun lagi. Ketika dia Rasulullah wafat, umur Anas bin Malik ketika itu 20 tahun. Maka tak peliklah Anas bin Malik banyak dia dapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencecah 2286 hadis. Kalau Aisyah lagilah kita tak pelik kan, sebab dia isteri Nabi. Seorang lagi siapa yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni kenapa sejarah dia banyak meriwayatkan hadis? Dia ada 2 kelebihan yang tak ada pada sahabat lain, Abdullah bin Umar ni. Apa dia 2 kelebihan tersebut? Kelebihan yang pertama, ayahnya Sayyidina Umar kawan baik Nabi. Ini dia. Maknanya mana-mana majlis utama, anak orang lain tak boleh masuk sampai ke dalam. Dia ni sampai ke bilik VVIP dia boleh masuk. Sebab apa? Dia ni anak Sayyidina Umar. Siapa berani tahan ni Sayyidina Umar nak bawa anak dia? Siapa berani tahan? Tak ada orang berani tahan. Maka banyak dalam majlis-majlis besar, dia akan bersama dengan Nabi. Itu sebab yang pertama. Kelebihan ni tak ada pada sahabat lain ni. Kelebihan yang kedua, kita dapati Abdullah bin Umar, dia banyak meriwayatkan hadis kerana dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Dari sudut apa? Dia merupakan adik ipar Nabi. Adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia adik ipar Rasulullah? Anak Sayyidina Umar yang perempuan namanya Hafsah. Hafsah itu isteri Nabi. Anak Sayyidina Umar yang lelaki namanya Abdullah bin Umar, adik kepada Hafsah. Maknanya Abdullah bin Umar
Dia boleh datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam anytime, anywhere. Tak ada orang boleh halang. Waktu pagi kah, waktu siang kah, waktu petang kah, waktu malam kah. Sebab dia dengan isteri Nabi Hafsah itu adalah mahram. Faham tuan-tuan? Maknanya no problem lah. Tak perlu nak pakai tudung ke apa ke bagai-bagai. Sebab apa? Isteri Nabi tu kakak dia. Maka banyak waktu dia ada ruang untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia muncul sahabat yang kedua yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ini anda ceritakan detail-detail dia tuan-tuan, sebab musabab kenapa sahabat-sahabat ini banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita nak baca ni balik pada cerita kita. Riwayat daripada Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqih wa an yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimahu. Maksudnya, sesiapa yang suka dilapangkan rezeki, siapa-siapa nak rezekinya murah. Ini yang pertama, kelebihan orang yang menyambungkan silaturahim. Siapa-siapa nak rezekinya murah. Yang kedua, wa an yunsa'alahu fi atharih, ataupun siapa-siapa nak umurnya panjang, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Tuan-tuan, apa maksud hadis ni? Hadis ni menjelaskan tentang kelebihan orang yang menyambung silaturahim ada dua. Yang pertama murah rezeki, yang kedua panjang umur. Kalau orang yang sambung silaturahim murah rezeki ni kita faham, betul tak? Sebab apa? Orang baik murah rezeki dia. Sungguh. Orang yang ada kenalan, kontak, macam-macam tempat kan. Pergi ke Penang. Oh, kerana dia baik. Member ni kata, okey, saya belanja awak makan tengah hari. Makan din ikan bakar contohnya. Pergi ke Kedah. Ada member lain pula, okey, awak ni baik, rapat dengan saya. Saya belanja awak restoran top di Gurun, di Kedah. Contoh kan. Pergi Kelantan, pergi situ, orang baik, rezeki murah. Ini kita faham lah. Faham tak tuan-tuan? Orang baik, rezeki murah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia tak menyakitkan hati orang. Akhlaknya baik. Orang semua senang dengan dia. Pergi ke mana-mana pun orang seseronok. Nak belanja dia, okey, awak datang tempat saya, hotel saya belanja awak. Awak datang tempat saya, kereta ni saya bagi pinjam pada awak. Orang murah, orang baik, rezeki murah. Itu kita faham. Tapi yang kedua ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang sambung silaturahim panjang umur. Apa maksud dia? Nak murah rezeki, sambung silaturahim. Nak umur panjang, sambung silaturahim. Apa maksud umur panjang? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis ni sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Maksud panjang umur dengan sambung silaturahim, para ulama memberikan dua pandangan. Pandangan yang pertama, panjang umur dari sudut hakiki. Dari sudut hakiki. Maknanya, umur seseorang tu boleh bertambah. Sebab kita tak tahu. Bila takdir umur kita ni meninggal dunia, kita tak tahu. Qada dan qadar boleh berubah. Dengan apa? Dengan doa. Bila seseorang ni orang yang baik, ramailah orang doakan dia, ya Allah panjangkanlah umur dia, ya Allah orang ni orang baik, ramai lagi yang nak dapat khidmat dia, wahai Allah panjanglah kesihatan dia. Maka orang yang baik umurnya boleh diperpanjangkan. Apa sebab? Ramai orang akan doakan dia. Banding dengan orang yang jahat, ramai orang bila lah dia ni nak go ni. Orang doa pula, ada lagi orang ni tak mati lagi, contoh kan orang cakap. Orang baik ramai akan doakan dia. Itu dari sudut makna hakiki, umurnya boleh diperpanjangkan oleh Allah. Mudah ke bagi Allah? Mudah aja, tak ada apa-apa pun. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Ta'ala boleh menyapu kembali apa yang ditetapkan dan ditulis takdir yang baru. Mudah je bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Itu tafsiran yang pertama, sambung silaturahim umur panjang. Ada tafsiran yang kedua menyebut yang dimaksudkan umur yang panjang bagi orang yang suka menghubungkan silaturahim, ia merujuk kepada
namanya akan disebut-sebut, diingat-ingat, diulang-ulang setelah dia meninggal dunia, seolah-olah dia ni masih hidup dalam kalangan kita. Ini tafsiran yang kedua. Faham tuan-tuan? Maknanya walaupun dia ni boleh jadi meninggal dunia 5 tahun lepas dah, 10 tahun lepas dah, 20 tahun lepas dah, tapi kebaikannya tu orang sentiasa ingat. Betul tak? Orang akan sebut seolah-olah dia ni hidup lagi. Contoh kan, siapa mula-mula yang kita katakan pengerusi penaja lah, ataupun nazir penaja Masjid Al-Falah ni? Adakah? Yang sama-sama cari sponsor, mengasaskan, buat kertas kerja, nak cadangkan penubuhan Masjid Al-Falah. Boleh jadi orang tu dah meninggal dunia dah, betul tak? Dah meninggal dunia dah. Tapi oleh kerana kebaikannya, jasanya itu, orang akan sebut, oh, Masjid Al-Falah tu jasa Allah yarham lah tu. Masjid Al-Falah tu, dia yang usahakan dulu, dia yang buat kertas kerja, dia yang mengadap tuanku, dia lah yang cari dana, dia lah yang collection. Seolah-olah dia ni masih hidup. Faham tuan-tuan? Dia ni 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun meninggal dunia dah. Tapi oleh kerana kebaikannya itu, orang akan sebut namanya tetap harum, itulah maksud umur yang panjang. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ni, siapa-siapa yang menginginkan dua, yang pertama murah rezeki, yang kedua umur yang panjang. Umur yang panjang sama ada dari sudut hakiki ataupun dari sudut dia meninggal dunia dah, tapi namanya disebut-sebut kerana kebaikannya, maka falyasil rahimahu, sambunglah silaturrahim. Ini hadis yang pertama tuan-tuan dalam kitab kita. Last sekali malam ni kita nak bacakan hadis yang kedua, penutup pada malam ini. Ancaman kepada mereka yang putus silaturrahimnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, dalam As-Sahihain, daripada bapanya, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', yakni qat'u rahimin. La maknanya tidak, yadkhulu masuk, al jannata syurga, qati' pemutus. Pemutus takkan masuk syurga, kata Nabi. Sahabat tanya, man ya Rasulullah, siapakah pemutus yang kamu maksudkan itu? Maka dijawab baginda, qat'u rahimin, orang yang memutuskan silaturrahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Tuan-tuan, hadis ni perlu dimurnikan. Perlu dimurnikan pemahamannya. Nanti akan ada orang katakan, oh, kalau macam tu orang yang putus silaturrahim, dia kekal dalam neraka selama-lamanya lah ustaz. Tak. Selagi mana dia beriman, Allah akan bagi syafaatnya. Allah ada syafaat dia. Syafaat ni ada syafaat malaikat, syafaat orang soleh. Ada satu syafaat, selain daripada syafaat Nabi itu, ada syafaat Arhamur Rahimin. Syafaat daripada yang maha pemurah, iaitu syafaat Allah. Diberikan pada siapa ni? Orang yang tak pernah sikit habuk buat baik, tapi dia tak syirikkan Allah. Memutuskan silaturrahim, ya dosa besar, tetapi tidak menjatuhkan dia kepada syirik. Faham tuan-tuan? Dosa besar, tapi tidaklah sampai kepada syirik. Lalu bila Rasulullah sebut, la yadkhulunal jannata qati', orang yang putus silaturrahim tak masuk syurga, bukan bermaksud dia tak masuk syurga selama-lamanya. Bukan. Bukan bermaksud dia akan berada dalam neraka selama-lamanya. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan orang yang putus silaturrahim tidak masuk syurga, ia merujuk kepada tidak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Itu maksudnya. Faham tuan-tuan? Tak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Orang tu dah masuk syurga dah. Kluster ni dah masuk syurga dah. Orang ni dah masuk syurga dah. Tapi oleh kerana dia memutuskan silaturrahim, dia masuk syurga lambat. Kapal dia lambat sikit. Orang lain pergi ke Mekah awal dah, contoh kan. Kapal 1, kapal 2, kapal 3, kapal 4. Dia ni kapal last sekali. Selesai ditransitkan dalam neraka, habis dosa-dosanya, barulah dia dimasukkan dalam
dalam syurga. Itu maksud hadis tersebut. Wallahu alam tuan-tuan, kita berhenti dulu cabang iman yang ke-56. Bulan depan kita masuk cabang iman yang ke-57, berakhlak baik, tanda kesempurnaan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.